Assalamualaikum, hai semua. Apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video kes kita pada kali ini sama-samalah kita bersedia untuk sakit hati. Sebab perangai dia ni, subhanallah, saya rasa macam semua orang akan rasa benci dekat dia. Tapi kalau adalah antara korang yang cakap, saya okey cakap, korang memang jenis yang rare lah. Kata boleh tabik spring tinting macam gitu lah. Okey, kisah kita pada kali ini tentang seorang profesor di universiti yang memang wow, sangat-sangat bijak. Dan nama dia adalah Dr. Amy Bishop. Dia seorang yang sangat-sangat sombong, angkuh, keras kepala. Dia tak ambil pusing tentang orang lain, tentang student dia ke, rakan sekerja ke, orang sekeliling ke. Nope. Bagi dia, orang yang kena tunduk dekat dia, bukannya dia yang kena hormat dekat orang lain. Faham tak orang yang jenis macam tu? Mungkin korang sendiri pun ada pengalaman jumpa orang yang jenis sepesin dengan dia ni. Bolehlah komen dekat bawah. Sama-sama membong. Amy Bishop ni digambarkan seorang yang sangat narsisistik. Narsisistik tu apa kak? Kalau jam stick tu saya tahulah kan. Okey, narsisistik ni adalah jenis orang yang suka dipuji. Kalau orang puji melambung dia, okey lah. Dia rasa macam bangga diri macam itulah. Dah tu dia nak orang bagi perhatian dekat dia je. Admire dia selalu macam tu. Biasanya orang-orang macam gini, dia susah untuk dapat kawan. Dia susah untuk berkomunikasi ataupun berkawan dengan orang lain. Dan dia sendiri pun kurang rasa empati pada orang lain. Jadi narsisistik ni boleh kata satu mental disorder juga. Dia sendiri pun sangat suka komplain tau. Boleh kata semua benda yang jadi dekat mata dia ni tak kena. Dah tu mulalah nak komplain itu, komplain ini. Semua orang nak kena dengar cakap dia. Sebab apa? Sebab dia Dr. Amy Bishop. Kelulusan Harvard lagi. Kita ada. Jadi sebab dia Dr. Amy Bishop, so apa yang dia buat semuanya betul. Sebab itulah semua orang kena dengar cakap dia. Sebelum tu saya bagi tahu awal, kisah ni memang sangat panjang. Tapi saya akan cuba cakap cepat-cepat sikit. Kalau korang yang macam tak sempat nak catch up apa yang saya cakap, bolehlah pergi slowkan. Kan YouTube sekarang kan dah boleh cepatkan speed, lepas tu slowkan speed. Ya, buatlah apa yang korang patut. Paling penting prepare lah air kopi ke Milo ke. Kalau ada biskut kering tu, cicah sekali. Sedap tu. So, korang dah sedia? Jom kita mula. Okey, Dr. Amy Bishop, dia dilahirkan pada 24 April 1965. Dia dibesarkan di Braintree, Massachusetts oleh kedua ibu bapa dia yang bernama Samuel dan juga Judy Bishop. Dia juga ada seorang adik lelaki yang bernama Seth, dan Seth ni 3 tahun lagi muda daripada dia. Jadi ayah dia, Samuel Bishop ni, dia bekerja sebagai profesor dekat Jabatan Seni di Northeastern University yang ada di Boston. Masa Amy kecil, dia digambarkan sebagai seorang yang sangat-sangat pandai, cemerlang, dan dalam masa yang sama juga, dia seorang yang sangat pemalu. Adik dia, Seth tu pula, sangat berbeza daripada Amy tau. Seth pun sama, dia pun cemerlang dalam akademik juga. Mungkin dia orang ni macam keturunan kot, kan? Keturunan cemerlang dalam akademik. Kalau Amy ni jenis yang pemalu, lepas tu jenis yang introvert macam tu, Seth ni lain. Tengok dah Seth dah. Tak tahulah nak bagi short form macam mana. Seth ni pula, dia sangat pandai bersosial. Seorang yang berkarisma, extrovert person macam tu kan. Dia tak ada masalah dalam berkawan. Dia sendiri pun sangat-sangat popular dekat sekolah. Hubungan Amy dengan Seth ni pula, mestilah tak berapa ngam kan. Dialah seorangnya periang, seorang lagi pendiam. Dan dalam masa yang sama pun, diorang berdua ni selalu bersaing dalam akademik. Persaingan antara adik-beradik macam itulah. Macam familiar kan. Baru je kes hari tu yang dekat Jepun sana, Azumi Muto tu kan dia bersaing dengan adik-beradik sendiri. Ni satu lagi cerita yang sama. Bersaing dengan adik-beradik sendiri. Jadi boleh faham lah kan kenapa boleh jadi tak rapat tu antara adik-beradik. Dan Amy sendiri ni sebenarnya dia tak faham tau dengan adik dia. Dia fikir kenapa adik dia ni macam senang je nak hidup. Dia tak faham macam mana Seth tu boleh cepat sangat dapat kawan. Senang sangat nak tegur orang walaupun dia tak kenal pun orang tu. Sebab dia tak pandai buat semua tu. Dia tak boleh tau. Dia tak reti nak menegur orang yang dia tak kenal. Yelah
orang introvert kan macam mana kan. Kadang fikir kesian jugalah dengan orang-orang introvert ni. Yelah, kita nak ubah dia pun macam susah juga. Okay, dalam family dia ni sebenarnya Seth adalah anak kesayangan mak dengan ayah dia. Mak dengan ayah dia selalu sangat puji Seth tu. Mana taknya si Seth ni dia pandai ambil hati orang tua tau. Dia selalu tolong buat kerja rumah tanpa disuruh. Tolong bersihkan salji depan rumah, tolong jiran-jiran dia, macam bawa barang dapur ke, tolong apa yang patut kan. Jadi dia, kita boleh gambarkan sebagai seorang yang ringan tulang lah, rajin untuk menolong orang. Jadi tak heran lah kalau mak dengan ayah dia ni selalu sangat puji Seth. Cuma pernah jugalah si Seth ni buat salah, lepas tu kena marah dengan mak ayah dia kan. Yelah, dia namanya pun budak, siapa je yang tak pernah buat salah. Tapi kesalahan yang Seth tu buat tak sekerap Amy tau. Sebab mak dengan ayah dia selalu sangat marahkan Amy ni. Jadi dekat sekolah, Amy sangat suka dengan mata pelajaran sains. Cuma bila exam je, markahnya Seth tadi lagi tinggi daripada markah Amy. Dan tak lama lepas tu, Amy tadi mulalah main violin kan. Boleh kata Amy ni berbakat jugalah dalam main violin tu. Dah tu Seth tadi pun cakap, dia pun nak try juga main violin. Last kali, Seth tadi lagi hebat main violin daripada Amy. Boleh nampak kan, dua beradik ni macam memang bersaing pun antara satu sama lain. Padahal kalau Amy dah main violin, boleh je kalau si Seth ni nak pergi main gitar ke piano ke apa. Kenapa dia nak juga main violin tu? Dalam masa yang sama juga, masa sekolah tu, Seth dia selalu masuk pertandingan sains atau pertandingan akademik macam itulah. Dan dia selalu menang dalam pertandingan-pertandingan dia masuk, sampaikan dia boleh masuk surat khabar tau. Dah tu, mak dia orang ni akan bawa surat khabar tu dekat meja makan. Dan kat situlah dia duk puji-puji Seth ni. Oh, tengok Seth masuk surat khabar, jadi juara gini-gini kan. Lepas tu dia cakap lah, oh I'm so proud of you. Dengan Amy-nya nak makan pun tak lalu time tu. Boleh kata tak lalu lah kan. Habis duk puji adik je bila masa nak puji dia. Jadi kalau Amy duk tercongok dekat situ, dan mak ayah dia pula selalu sangat puji Seth depan Amy ni, memang logik lah kalau kata Amy ni akan tanam sifat cemburu, perasaan cemburu dengan adik dia sendiri. Sampai ke masa tu, Amy fikir yang dia kena berusaha lebih lagi untuk kalahkan adik dia. Dan kalaupun dia dapat achievement apa-apa, dia tunjuk dekat mak dia yang, oh ini pencapaian dia, dia dapat markah segini-gini kan, macam bagus lah. Tapi Amy ni dia tak dapat rasa yang mak dengan ayah dia tu bangga dengan dia seperti mana mak ayah dia bangga dengan Seth. Perasaan tu, perasaan dipuji, perasaan dibanggakan oleh kedua orang tua kita kan. Benda tu tak sampai dekat hati dia tau. Dan daripada kecil lagi sebenarnya Amy ni cepat sangat marah tau. Dia rasa macam semua orang tak pedulikan dia. Dia tak dapat pujian yang sepatutnya dia dapat. Sampaikan dalam proses dia membesar tu, dia rasa semua orang dekat sekeliling ni adalah musuh dia ataupun pesaing dia, macam itulah. Dah tu macam yang saya cakap tadi, dia nak orang ikut je kepala dia, lepas tu dia selalu nak menang dan dia nak orang selalu sanjung tinggi dengan dia. Okay, habis je high school, habis je sekolah menengah, Amy tadi dia masuk ke Northeastern University yang ada di Boston. University yang sama yang ayah dia mengajar. Katanya masa tu dia rasa macam lega lah sikit. Dia dah tak tinggal dengan mak ayah dia dah. Jadi tak perlulah nak selalu jumpa dengan Seth kan. Tapi tak lama tau. Bila dah tamat sekolah, si Seth tadi, dia masuk ke universiti yang sama yang Amy ni masuk. Tak tahu kebetulan ataupun suratan, tapi kos yang Seth tu pilih sama dengan kos yang Amy tu ambil pada masa tu. Universiti yang sama, kos yang sama. Jadi bila dah masuk U tadi, kita dah tahu kan Seth tu macam mana. Of course lah dia lebih menonjol daripada Amy. Kat universiti sana pun Seth tadi dia main violin juga. Dan dia sangat-sangat hebat. Dalam masa yang sama pun dia seorang yang sangat popular, ramai kawan dan macam biasalah. Populariti dia tak menurun walaupun dah pindah ke universiti. Okay, Amy pun macam biasa juga, dia tak ramai kawan. Dia rasa terpinggir. Malah ramai orang yang fikir Amy ni pelik tau. Sebab dia adalah sebahagian daripada komuniti Dungeon and Dragon. Saya tak pasti komuniti apa benda ni, tapi katanya komuniti ni pelik. Dia sendiri pun, si Amy ni sendiri pun selalu sangat kena ejek sebab dia masuk ke komuniti tu. Okey, balik je rumah, Amy tadi dia pun try lah kan ngadu dengan mak ayah dia kan. Dia cakap lah yang kata Seth ni selalu jadi tumpuan ramai dekat universiti.
Sampaikan Seth dah jatuhkan dia. Sebab adik dia tu lebih dikenali daripada dia. Datuk Amy tadi komplain juga. Yang kata mak dengan ayah dia ni pun sama je. Lebihkan Seth daripada dia. Sikit-sikit Seth. Sikit-sikit Seth. Gaduh lah dia orang masa tu kan. Okey, pada 6 Disember 1986, masa ni Amy berumur 21 tahun dan Seth pula berumur 18 tahun. Pagi tu macam biasa, ayah dia pergi kerja dan Seth dengan mak dia pula keluar. Sebab katanya dia orang pergi beli barang dapur ke apa. Jadi masa tu Amy seorang-seorang lah ada dekat rumah. Dalam pukul 2 petang, Seth dengan mak dia tu sampai ke rumah. Dah tu dia orang terus pergi ke dapur, kemas-kemas barang yang baru dibeli tu kan. Dan masa tu Amy tadi dia turun tangga. Sebab dia ada kat bilik dia dekat tingkat atas. Jadi pun turun tangga untuk pergi ke arah Seth dan juga maknya. Tapi dekat tangan Amy pada masa tu, dia ada pegang satu shotgun ni tau. Jadi mak dia dengan Seth tadi macam terkejut lah kan. Dah kenapa Amy? Engkau tiba-tiba bawa shotgun turun ke bawah ni? Sebenarnya dalam rumah dia memang ada satu senjata ni je. Itu pun lepas rumah dia orang ni pernah kena masuk dengan perompak. Dan katanya start daripada situlah Amy ni macam jadi takut, jadi trauma. So ayah dia tadi pun pergilah beli satu shotgun ni untuk protect keluarga dia. Cuma ayah dia pernah lah ajar Amy macam mana cara untuk menggunakan shotgun tu. Yelah macam mana untuk masukkan peluru, macam mana nak keluarkan. Cuma diorang ni sekeluarga tak pernah lagi gunakan shotgun tu. Beli hanya untuk berjaga-jaga macam gitu je lah kan. Dan tak tahu kenapa si Amy ni boleh pula dia main-main dengan shotgun pada hari tu. Bila maknya tanya, dah kenapa Amy kau main dengan shotgun ni? Lepas tu dia cakap apa? Oh, saya takut kalau ada orang masuk dalam rumah ni. Kan dia duduk seorang-seorang masa tu kan. Jadi dia cakap, sebab itulah saya pegang shotgun ni sebagai langkah berjaga-jaga. Dah tu Amy cakap, dia dah masukkan dah peluru dalam shotgun ni. Tapi dia tak tahu nak keluarkan macam mana. Tak tahulah jam ke apa. Masa tu mak dia panik lah kan. Shotgun ni sekarang ni ada peluru. Yelah kalau lah tertembak ke apa kan bahaya. Dah maknya cakap, kau tahu kan shotgun tu ada peluru. Kau jangan nak acuh-acuhkan dekat orang. Tapi Amy tadi dia tak hiraukan maknya. Lepas tu dia pergi acuhkan senjata tu ke arah Seth. Dah tu dia cakap dengan Seth, boleh tak kalau kau tolong keluarkan peluru ni? Masa tu jugalah, boom, satu tembakan dilepaskan. Tapi logiknya, kalau senjata tu betul lah jam kan. Kalau dia tak tarik picu tu, senjata tu tak akan boom tak. Tak akan terkeluar pelurunya. Cuma tak tahulah, in case betul jam, walaupun tak tarik pun dia boleh terkeluar. Kita kan bukan persenjataan. Dah kenapa persenjataan? Okey, sambung. So pada masa tu Amy Bishop ni dia pergi tembak adik dia Seth Bishop dalam jarak yang dekat. Lepas dah tembak tadi, si Amy dia boleh pergi larikan diri dan bawa senjata tu sekali tau. Bawa shotgun tu sekali. Katanya dia lari sampai ke Woodland. Dan dia masuk dekat satu kedai yang jual kereta macam itu. Kereta terpakai. Dengan shotgun dekat tangan ni. Masuk je ke dalam kedai tu. Dia acukan pula shotgun tadi ke arah pekerja kedai. Lepas tu dia menjerit. Aku nak kereta. Bagi aku kereta. Sempat lagi tahu dia pergi buat cerita kata dia sekarang ni tengah melarikan diri daripada suami dia yang suka dera dia. So dia kena cepat-cepat lari daripada situ. Tolonglah bagi dia kereta. Tapi nasib baik jugalah pekerja kedai ni tak bagi pun kereta dekat dia. Tak ikut pun apa yang dia cakap. Dan dalam masa yang sama juga ada yang call pihak polis. Nasib baiklah juga dia tak tembak siapa-siapa dekat situ. So Amy tadi pun dalam kelang kabutnya dia keluar daripada kedai tu dan pihak polis pun sampai. Masa pihak polis sampai tu, diorang nampak si Amy ni tengah pegang shotgun. So pada masa tu Amy Bishop tadi ditangkap walaupun sebenarnya ada perlawanan daripada Amy ni. Dalam masa yang sama dekat rumah diorang tu pula, keadaan Seth pada masa tu dah sangat teruk. Paramedik dah sampai dah dekat sana cuba untuk selamatkan Seth. Dan masa paramedik sampai tu pun diorang nampak Seth penuh dengan lumuran darah. Sebab pada masa tu Seth ditembak dekat bahagian dada dia. Dengan arteri utamanya pecah. Dan dekat bahagian hati dia pun dah pun hancur. Jadi masa tu diorang cepat-cepat bawa Seth ni pergi hospital. Tapi sayangnya sejam selepas Seth tadi ditembak, Seth disahkan meninggal dunia. Lepas Seth dah meninggal, pihak polis bagi tahulah Amy kan yang kata Seth tu adik engkau dah meninggal dunia. Jadi Amy tadi pun disoal siasat.
ceritakan apa yang sebenar berlaku kan. Kau sengaja kan nak tembak adik kau. Kau cakap betul-betul. Dia tiba rasa macam mak-mak kan. Aku pulas telinga kau. Tapi Amy dia tak ngaku tau. Dia cakap tak, ini semua kemalangan. Dia tak sengaja pun nak tembak adik dia, Seth tu. Tapi pihak polis tak percaya tau dengan keterangan Amy tu. Sebab rupa-rupanya bila dah lepas Amy tadi tembak Seth, itu adalah kali kedua dia lepaskan tembakan daripada shotgun. Maksudnya dia dah try dah lepaskan tembakan. Dan tembakan pertama tu sebenarnya dia pergi tembak dekat dalam bilik dia sebelum Seth dan juga mak dia tu sampai dekat rumah. Dah tu tembakan pertama tadi terkena dekat bahagian cermin dan juga dinding. Katanya sampai berlubang jugalah dinding tu. Pihak polis cakap kalau betul lah kau tertembak, yang tembakan pertama yang dekat dalam bilik tu, kau tak akan terfikir untuk masukkan lagi sekali peluru dalam shotgun yang sama dan bawa shotgun tu turun ke bawah pergi ke arah dapur yang mana dekat sana ada Seth dan juga mak dia. Dan yang paling ketara, kalau betul lah kau tertembak, kenapa kau mesti lari daripada rumah tu lepas kau dah tembak Seth? Pula tu kau pergi bawa senjata, pergi bawa senapang tu kan, melarikan diri daripada rumah. Paling penting, sempat pula kau masukkan peluru yang ketiga ke dalam senapang tu masa kau larikan diri. Kan pelik tu. So itu semua macam dah satu bukti yang sangat kukuh yang nak kata si Amy ni sebenarnya memang sengaja untuk bunuh Seth. Tak lama lepas tu, pengawal penyiasat yang soal siasat Amy tadi, dia dapat satu mesej yang kata lepaskan Amy. Padahal pegawai penyiasat tu dah confirm dah ini memang kes bunuh. Tapi sebab dah dapat mesej daripada pihak atasan dia, apa yang dia boleh buat kan? Rupa-rupanya maknya Amy, Judy tadi, dia sangat-sangat rapat dengan ketua balai polis tu. Katanya Judy adalah salah seorang big supporter ataupun orang yang menyokong ketua polis tu. Yelah, Judy lah yang banyak dermakan duit untuk ketua polis tadi. Katanya Judy adalah salah seorang big supporter ataupun salah seorang yang banyak mendermakan duit kepada ketua polis ni. Ialah untuk ketua polis ni berkempen ke apa kan. So masa tu Judy tadi telefon ketua polis. Lepas tu dia cakap dia ada masa kejadian tu berlaku dan dia tahu yang ini semua kemalangan, bukan disengajakan. Dah tu dia cakap tolong lepaskan Amy. Aku tak nak kehilangan semua anak-anak aku. Yelah, Seth tadi dah meninggal. Kalau Amy pun masuk penjara, dah tak ada anak dari lepas ni. So, case close. Kes ditutup. Lepas Amy dibebaskan, dia hidup macam biasa, normal, macam tak ada apa pun yang berlaku. Dan tak lama lepas tu, Amy tamat degree. Dan dia sambung belajar sampai ke peringkat PhD. Katanya dia ambil PhD tu dekat University Harvard tu lah. University yang sangat-sangat dibanggakan. Lepas tamat PhD tadi, dia bekerja sebagai seorang lecturer dekat university dan juga seorang researcher. Dalam masa yang sama, lepas Seth dibunuh tadi, Amy Bishop, dia berkahwin dengan suami dia, iaitu Jim Anderson. Jadi dia kenal dengan Jim ni dalam komuniti yang pelik tadi lah, komuniti Dungeon and Dragon tu. Diorang kahwin, lepas tu diorang dapat 4 orang anak, iaitu 3 perempuan dan 1 lelaki. Anak dia yang lelaki tu adalah anak bongsu. Kebetulan tau, satu-satunya anak lelaki dia lahir pada tarikh yang sama dengan hari jadi adik dia yang dia dah bunuh. So dia pun macam, yelah, tarikh lahir pun sama dengan adik kan. Untuk mengingati adik dia, dia pergi bagi nama anak dia tu dengan nama Seth. Jadi dalam jangka masa tu, Amy teruskan hidup macam biasa. Cuma dia tetap dengan perangai dia lah. Semua orang nak kena ikut kepala dia. Dia tak sukakan semua orang. Dia rasa macam semua orang ni musuh dia. Dan dia cepat sangat marah dengan perangai-perangai orang sekitar. Walaupun sebenarnya orang tu tak ada buat salah pun dengan dia tau. Dah tu dia sendiri seorang yang sangat lantang bersuara. Kalau ada benda yang dia tak suka, yang dia tak puas hati, dia terus cakap. Dia tak suka orang kena ubah apa yang dia tak suka tu kepada apa yang dia suka. Kau siapa weh? Tiba. Pernah ada satu kes tau, dia orang tulis satu research paper. Tapi pada masa tu dia tengok nama dia sebagai second author, penulis kedua kan. Dia tak terima benda ni tau. Sebab dia rasa dia yang lebih layak, dia yang sepatutnya jadi first author. Dah tu dia pergi jumpa dengan first author tadi. Dia pergi mengamuk-ngamuk dekat situ. Dia maki orang tu. Lepas tu dia ingatkan orang tu, aku ni Dr. Amy Bishop, graduate daripada Harvard tau. Kau siapa weh nak letak nama aku sebagai second author? Kelakar jugalah kan. Sebenarnya baru je saya masuk talk hari tu. Dan untuk research paper ni memang wajib
first author tu diberi kepada penulis utama paper tu. Siapa-siapa je yang tulis paper tu, dia lah first author. Walaupun orang lain yang bagi contribution yang banyak, macam buat research, kita buat sama-sama ke apa kan. Tapi kalau orang lain yang tulis paper tu, dia lah nak kena letak first authornya. Kira kalau student yang tulis paper tu, first author kena letak nama student, bukannya supervisor. Kalau tak, jadi macam pencuri lah. Tak ada etik macam tu. Jadi masa Amy Bishop tu jadi lecturer, dia seorang yang sangat bengis. Scary. Menakutkan. Menakutkan tu scary. Dia punya menakutkan orang tu sampaikan menangis tau student dia. Dia suka tau. Dia rasa macam bangga bila dia boleh maki orang, marah orang, sampaikan orang tu rasa macam kecil je dunia ni. Dan dia suka kalau dia dapat rasa yang orang tu takut dengan dia. Jadi sebenarnya bukan masa kerja je dia bawa perangai macam ni tau. Perangai tak cantik macam ni. Dengan jiran-jiran dia pun sama. Dia tak ada tolak ansur langsung. Dia selalu komplain, itu tak kena, ini tak kena. Sampaikan sekecil-kecil hal, budak-budak taman situ pergi main dekat rumah dia, dekat depan rumah dia, itu pun jadi hal besar tau. Kalau budak tu datang main, lepas tu gelak-gelak lah kan, happy lah kan, dia keluar, dia pergi marah-marah budak tu, takut-takutkan budak tu dan halau budak tu daripada situ. Orang baiki rumah, kata jiran lah, jiran baiki rumah kan, ketung-ketang, ada bunyi-bunyi sikit, dia tak puas hati, dia pergi ketuk pintu rumah orang tu. Lepas tu dia komplain, dia marah, dia bagi warning, kau jangan nak ketuk-ketuk, bising, aku nak rehat pun tak boleh. Macam itulah. Ini bukan rumah bangunan, satu bangunan besar macam flat ke apa tau. Ini rumah sebiji-sebiji. Sebab saya dengar cerita daripada adik saya, kata kalau nak ketuk-ketuk, dia kan duduk rumah flat, rumah macam apa, apartment macam gitu kan. Kalau nak ketuk-ketuk, nak buat kerja pembaikan ke apa dekat rumah tu, nak kena bagi tahu satu bangunan dulu. Okay, akan ada kerja pembangunan dekat rumah kita orang, jadi mungkin akan bunyi bising macam itu. Saya pun sampai fikir tau, sampai macam tu sekali. Saya pun ada juga rumah belakang ni, dia buat rumah hari tu kan, rumah belakang sana pun buat rumah. Lepas tu bunyilah zik, kutang-kutang. Kita nak buat video kan, lagilah. Tapi tak adalah pula saya nak pergi cakap dengan dia, slow sikit, time ni tak boleh buat, time ni tak boleh buat. Dia nak buat kerja dia, biar je lah. Kita tunggu dia time dia tak buat kerja, kita lah pula buat kerja kan. Nama pun bertolak, lepas tu ansur-ansurkan tolaknya tu. Right. Okay, sambung. Amy Bishop ni juga suka sangat pergi canang cerita tau. Dia suka sangat pergi bercerita dengan jiran-jiran yang lain. Komplain, kata jiran tu macam gitu, jiran ni macam gini. Tak cukup dengan tu je, dia selalu call polis. Ini kelakar tau. Sekecil-kecil hal yang berlaku dalam kejiranan diorang tu, kalau dia tak puas hati, dia akan call polis. Kononnya macam mengganggu hidup dia lah. Gua. Kenal tak gua? Cave. Tiba-tiba nak cakap, kau datang Malaysia, duduk batu cave sana. Batu cave bukan cave je kan. Pernah sekali tau, ni kelakar juga. Pernah sekali tau, dia pergi telefon polis. Lepas tu cakap apa? Polis datang sekarang. Ada kumpulan rock tengah buat bising dekat depan rumah dia. Tengah buat konsert ke macam gitulah kan. Tolong datang sekarang. Dah, bila dah polis sampai tadi, rupa-rupanya ada anak muda ni tengah main gitar dekat dalam garaj dia. Garaj rumah orang tu tau, tak ada kaitan dengan dia langsung. Kau dah kenapa, Amy? Ada satu hal lagi, ni pun kelakar juga. Anak-anak Amy ni sebenarnya dia orang tak boleh nak makan aiskrim tau. Mereka ni macam ada masalah percernaan, yang mana dia orang tak boleh nak cerna laktosa. So bila van aiskrim datang dekat kejiranan diorang ni, Amy Bishop tadi dia bengang lah. Dah tu dia pergi komplain yang kata van aiskrim tu datang jual aiskrim, yang mana anak-anak orang lain semua boleh makan, tapi anak dia tak boleh makan. So dia tak nak van aiskrim tu datang depan rumah dia. Dah komplain. Tak tahulah macam mana punya stresnya jiran dia ni nak kena layan perangai si Amy Bishop. Okey, pada tahun 1993, Dr. Amy Bishop ni, dia terima review yang negatif daripada orang atasan dia. Dan masa tu, dia geram sangat. Dia rasa dia dah terbaik dah. Dah kenapa boleh dapat negatif review pula ni? Dan sebab hal ni, Amy Bishop tadi, dia putuskan untuk berhenti kerja dengan alasan apa tahu? Alasannya, nervous breakdown. Tapi sempat lagi, dia pergi membebel. Lepas tu, dia marah-marah dengan orang atasan yang bagi negatif review tu. Dah tu nama orang atasan yang bagi negatif review ni adalah Paul. Amy cakap dia benci sangat dengan Paul ni. Dia rasa macam nak tembak, nak cekik ataupun nak tikam je si Paul. Ada satu hari tu, lepas Amy tadi dah berhenti bekerja, Paul tadi dia balik rumah dia kan. Dan dia terima ada satu bungkusan ni
dekat depan rumah dia. Tapi pada masa tu, Paul ni rasa macam ada benda yang tak kena dengan bungkusan tu tau. Sebab dia tak ada pesan bungkusan apa-apa pun. So macam pelik lah kan. Jadi masa tu, dia buka sikit je bungkusan tu dan dia nampak macam ada wayar-wayar berserabut tau. Dah terus tak sentuh dah bungkusan tadi, dia terus call pihak polis. Dia laporkan hal ni dan pasukan pemusnah bom pun datang ke rumah Paul. So masa tu nasib baik jugalah diorang ni sempat untuk aktifkan bom tadi dan tak ada siapa pun yang tercedera. Bahaya juga kan orang yang terlebih bijak ni sampaikan boleh buat bom sendiri. Kalau tak puas hati, hantar bom. Sebenarnya masa tu pihak polis tanya lah kan, kau ada musuh ke? Ada tak orang-orang yang berkemungkinan akan hantar bom dekat engkau? Jadi masa tu Paul ni tak dapat nak fikir orang lain dah. Dia cuma fikir Amy Bishop. Ya, satu-satunya suspek yang mungkin akan hantar pipe bom dekat rumah dia adalah Amy Bishop. Jadi pada masa tu, pihak polis pergi ke rumah Amy soal siasat Amy ni sebagai suspek. Dan ada juga yang cakap sebenarnya suami Amy yang tolong buat bom tu. Cuma yelah pada masa tu tak ada bukti kukuh yang mengatakan Amy adalah pelaku dia. Jadi pihak polis pun terpaksalah lepaskan Amy ni. Pada tahun 2002, hari tu hari Sabtu tau, hari Minggu kan, Amy, suami dia dengan anak-anak dia ni pergilah makan dekat satu restoran ni. Nama restoran ni adalah I Hope Restaurant. Katanya I Hope Restaurant ni adalah satu restoran pancake yang agak terkenal dekat daerah situ. Masa Amy dengan family dia pergi sana, keadaan restoran tu sangat-sangat sibuk. Ya kan, tempat sedap, biasalah kan ramai orang kan. So masa tu lepas sampai je, dia dah jumpa dah satu meja ni kan. Dia pergi duduk dekat meja tu. Dah tu dia panggil pelayan ni. Dia minta kerusi baby. Sebab dia ada seorang anak yang masih lagi kecil, jadi perlu duduk dekat kerusi baby tu lah. Tapi pelayan tu cakap apa? Cakap, oh minta maaf lah, kami dah bagi kerusi baby yang last ni kepada pelanggan yang lain. Dr. Amy Bishop kita ni pun apa lagi? Macam biasa. Katanya kami yang sampai kat sini dulu. Jadi kami yang patut diutamakan. Kau pergi ambil kerusi tu sekarang? Marah dia, Dek Nun. Tapi pelayan tu tak bahagilah kan. Dah memang tak ada kerusi. Semua orang guna kerusi tu. Amy tadi pun apa lagi? Dia bangun daripada kerusi tu. Lepas tu dia pergi ke arah satu meja ni yang ambil kerusi baby yang last tu. Namanya Michelle. Jadi dia pergi ke meja Michelle tadi. Dia minta kerusi baby yang tengah anak Michelle ni duduk sekarang ni. Jadi Michelle yang tengah duduk makan dengan family dia semua tak bahagilah kan. Yelah sebab anak dia tengah guna kerusi tu. Jadi si Amy, dia tak puas hati tau. Dia pergi menjerit-jerit dekat situ, mengamuk-ngamuk dekat meja sana, dan dia minta juga, dia nak juga kerusi tu. Habislah perkataan supas seranah semua tu keluar. Ya Allah, kat Malaysia ni ada ke orang yang macam itu? Dah tu pelayan restoran tadi pun pergi. Dia macam nak amankan keadaan lah. Tapi tak jadi juga. Dia pun suruh si Amy ni keluar daripada restoran tu. Kena halau Amy masa tu tau. Tapi Amy dia bertegas tau. Dia pergi dekat meja Michelle. Dia pergi duduk dekat meja tu sama sekali dengan anak-anak Michelle yang lain. Dan dia pergi tumbuk kepala Michelle berkali-kali. Dah tu dia menjerit, "Aku Dr. Bishop. Aku Dr. Bishop." Dia macam nak juga tahu tekankan title dia sebagai doktor. Sebenarnya doktor-doktor ni mana ada tau. Sebab dah ada title doktor, dah belajar tinggi lah kan, intelektual pun. Yelah, bukannya nak kena pandai dari segi akademik je. Nak kena intelektual tinggi-tinggi macam gitu kan. Tapi manner tu yang paling penting. Bila manner tu terjaga, itulah yang membuktikan anda adalah Dr. Amy Bishop. Oi. Dah tu Amy tadi tinggalkan restoran tu. Dan kes ni sebenarnya jadi kes polis juga. Tapi tak lama lepas tu kes ni digugurkan. Dan kes ni sendiri tak lekat dalam rekod Amy ni tau. Tak lama lepas tu Dr. Amy Bishop dia dapat kerja baru. Pada masa tu dia dapat kerja di University Alabama di Huntsville. Sebenarnya dekat University Alabama sana dia boleh mohon sebagai pekerja tetap. Yelah, kalau dah beberapa tahun bekerja macam gitu, dia bolehlah nak mohon kerja tetap. Kalau rekod dia okey, terbaik semua kan. Luluslah dia. Dan memang selama ni pun, itulah yang dia impikan. So, dia dengan family dia tadi pun, pergilah pindah ke Massachusetts, Alabama. Yang kelakarnya, jiran-jiran Amy yang tadi tu, diorang siap berparti lagi tau. Yeay, Amy dah pindah. Macam tu. Diorang siap buat pizza party lagi. Bukan main bahagia kan. Bila dah pindah ke Alabama tadi, dia tetap juga bawa dengan perangai lama dia yang ada dekat tempat lama. Perangai tu jugalah yang dia bawa dekat tempat baru ni.
Tak ada seorang pun student yang sukakan dia. Mengajar pun nampak kekok tau. Dan student dia cakap apa? Si Amy Bishop ni, Dr. Amy Bishop ni, seorang yang sangat pemalas. Sebab dia akan baca dekat textbook je. Mengajar tapi baca dekat textbook. Dah tu adalah student yang review tentang Dr. Amy Bishop ni. Student tu tulis apa tau? Profesor yang teruk. Saya tak suka dia. Saya tak recommendkan dia. Dr. Bishop seorang yang sangat pandai. Tapi seorang guru yang sangat teruk. Hubungan Dr. Bishop dengan student-student dia ni sangat teruk. Sampaikan student-student dia tadi buat petition tau. Buat petition untuk buang Dr. Amy Bishop ni daripada universiti. Diorang dah tak nak dah belajar dengan Dr. Amy Bishop ni. Cuma petition tadi diabaikan dan Dr. Amy Bishop ni terus juga mengajar dekat universiti tu. Pada tahun 2009, Dr. Amy Bishop tadi dah layak dah untuk mohon lantikan tetap dekat Universiti Alabama sana. Jadi dia pun mohonlah lantikan tu kan. Tapi masalahnya, semua rakan kerja dia tak sukakan dia tau. Malah diorang ni banyak komplain tentang perangai Dr. Amy Bishop ni. Yelah, marahnya tak menentu. Dia seorang yang sangat sombong. Tak respect orang. Pula tu tak terima pandangan orang lain. Siapa je yang nak bekerja dengan orang macam tu kan? Tak boleh nak bekerja sama langsung. Jadi pada masa tu, permohonan untuk lantikan tetap Dr. Amy Bishop ni ditolak. Sudah. Kalau betul lah dia tak dapat lantikan tu, tak dapat kerja tetap, dia akan dibuang kerja. Dekat Malaysia ni pun sama macam tu kan. Sampai berapa? 3 tahun ke macam tu. Kalau lecturer lah sampai 3 tahun. Lepas tu boleh minta lantikan tetap. Tapi kalau tak lulus, dibuang kerja. Masa tu Amy ni, kita dah tahu kan dia macam mana kan. Tak puas hatilah dia. Sampaikan boleh ni dia terfikir nak pergi upah lawyer sana, lepas tu sama universiti ni. First time juga ni saya dengar ni nak pergi sama universiti sebab tak terima dia kerja tetap. Tapi semua tuduhan dia, semua rayuan dia yang dia pergi buat dekat mahkamah sana, semuanya ditolak. Tak logik tau tak. Pada tahun 2010, habis di semester tu, Dr. Amy Bishop tadi dipecat. Rakan sekerja Amy pada masa tu semuanya lega tau. Finally kan, tak payah dah nak menghadap orang macam ni, nak ikut kepala dia je. Pada 12 Februari 2010, dalam pukul 3 petang, Amy ada masuk staff meeting antara staff dengan departmen dia kerja lah. Lebih kurang dalam 13 orang pensyarah yang ada dekat dalam bilik meeting tu. Sebenarnya pensyarah-pensyarah yang lain macam pelik tau. Dah kenapa Amy Bishop ni masuk meeting ni? Yelah, sebenarnya pada masa tu dah hujung-hujung SEM tau. Jadi dah nak masuk ke SEM yang lain. Dan Amy Bishop ni kan dah kena pecat. Dia dah tak bekerja dah pada SEM akan datang. Tapi meeting tu diorang buat yang akan bincangkan tentang subjek yang perlu mengajar pada SEM depan. Jadi sebenarnya dia tak perlu pun nak masuk meeting tu. Cuma diorang ni semua diamkan je lah. Mungkin dia nak dengar je kot. Biar je lah macam tu kan. So biasanya kalau meeting je, Amy ni lah yang akan banyak bercakap. Dia kan suka kalau orang dengar cakap dia kan. Tapi pelik, dalam meeting kali ni, dia bawa dompet masuk dalam meeting tau. Biasanya kalau masuk meeting je, dia tak bawa pun dompet tu. So pelik. Jadi masa dia orang tengah meeting, tengah bincang-bincang tu semua, tak lama lepas tu, Amy Bishop yang tengah diam tadi kan, dia bangun daripada tempat duduk dia, pergi ke arah pintu utama. Dah tu, dia pergi kunci pintu bilik meeting tu. Lepas dah kunci tadi, dia palingkan muka dekat ke arah dia orang ni semua dan dia keluarkan pistol daripada dompet dia. Saat tu jugalah dia tembak satu-satu ke arah pensyarah yang ada dekat dalam bilik meeting. Mula-mula tu dia pergi acukan pistol ke arah orang yang handle meeting tu, iaitu Dr. Gopi Podila. Dia tembak Dr. Gopi tadi dengan cara execution style, macam orang yang kena hukuman mati dekat kepala. Dan Dr. Gopi meninggal dekat tempat kejadian. Dah tu dia pergi tembak ke arah Dr. Maria Raglan Davis, Dr. Adriel D. Johnson, yang mana kedua-dua mereka ni meninggal dunia di tempat kejadian. Tak lama lepas tu, Amy juga pergi tembak ke arah Profesor Luis Rogelio Cruz Vera, Profesor Joseph G. Leahy dan seorang staf yang bernama Stephanie Monticchiolo. Jadi ketiga-tiga mereka ni cedera parah tapi sempat diselamatkan. So pada masa tu, kejadian ni kalut sangat tau. Diorang semua terkunci, tak boleh keluar daripada bilik tu. So yang boleh diorang buat, menyuruk je lah dekat bawah meja. Jadi pada masa tu, keadaan sangat-sangat kalut. Diorang terkunci, diorang tak boleh nak keluar daripada bilik tu. So apa yang diorang boleh buat, diorang cuma boleh menyuruk je dekat bawah meja. Dalam bilik meeting tu juga, ada salah seorang kawan Amy ni.
Ya, dia pun ada kawan juga tahu walaupun tak rapat sangat. Tapi katanya kawan dia yang ni lah, namanya Deborah Marietti. Deborah ni lah orang yang paling rapat dengan dia. Ya kan, boleh kata berkawan jugalah kan. Sebab diorang ni ada persamaan, ada minat yang sama. Tapi sebenarnya Deborah ni juga adalah salah seorang yang vote supaya Amy tadi dipecat. So pada masa tu, Deborah tadi dia pergi menyorok dekat bawah meja. Dan Amy tu dah dekat dengan dia. Masa tu dia fikir adalah kot peluang dia untuk stopkan Amy ni daripada menembak lagi kan. Dah tu Deborah tadi dia pergi tariknya kaki Amy ni sampai kan Amy terjatuh. Masa tu Amy tadi pergi acukan pistol ke arah Deborah dan Deborah ni dah tak boleh nak buat apa dah. Amy tanpa ragu-ragu tau, dia pergi tarik pistol tu nak tembak ke arah Deborah ni kan. Tapi nasib baik, umur Deborah ni macam panjang lagi. Pistol tu jam tau. Bila pistol tu dah jam, Amy dia nampak macam terkejut tau. Tersentak kejap. Masa tu Deborah ni nampak je peluang untuk selamatkan diri. Dia tak tunggu diam, dia terus tolak Amy. Dia tolak sampailah Amy ni ada dekat pintu sana. Dan dia buka pintu tu, dia keluarkan Amy daripada bilik meeting. Yang ada dekat dalam bilik tadi, semuanya pergi meluru ke arah pintu. Lepas tu sendal pintu tu dengan sesuatu. Yelah supaya Amy ni dah tak boleh nak masuk dekat dalam bilik tu lagi. Takutlah juga kan kalau si Amy ni sempatlah baiki pistol yang jam tu, lepas tu masuk balik ke dalam bilik meeting, terus menembak ke arah diorang. Jadi masa tu sebenarnya Amy dia tak dapat pun nak baiki pistol yang jam tu. Lepas tu dia terus pergi ke arah bilik air. Dia pergi buang pistol tu dekat sana dan dia berjalan keluar daripada universiti. Sebenarnya pelajar-pelajar yang ada dekat universiti tu, ada dekat dengan bilik meeting tu, diorang ada dengar tau yang kata bunyi tembakan datang daripada bilik tu. Tapi dia tak tahu pun kata Amy Bishop ni adalah pelakunya. Jadi si Amy ni dia keluar daripada universiti tu macam tak ada apa-apa yang berlaku. So student-student ni semua pun tak tahu kan kata dia adalah pelakunya. Dah tu sempat lagi tahu si Amy ni dia pergi pinjam telefon salah seorang student. Lepas tu pergi telefon suami dia dan dia cakap apa? I'm done. Datang ambil aku sekarang. Aku dah siap dah. Dalam masa yang sama sebenarnya pihak polis dah pun sampai dah. Yelah dah daripada awal lagi pumpang-pumpang kat dalam tu kan. So student-student ni pun call lah pihak polis. Bukan satu je panggilan masuk ke pihak polis tau. Tapi banyak sangat pihak polis dapat telefon daripada orang yang ada dekat universiti sana yang kata diorang ada dengar tembakan. Dalam masa yang sama juga paramedik ni datang ke universiti tu dan pergi ke arah bilik meeting. Dekat sana juga pihak polis dimaklumkan siapa pelakunya. Jadi pihak polis pun pergilah round-round dekat sekitar universiti tu kan. Cari-cari dekat mana Amy Bishop ni menyorok. Tak lama pun pihak polis mencari tau. Dan si Amy tu sendiri pun dia tak menyorok. Dia ada tercegat je dekat belakang universiti tengah tunggu suami dia datang ambil. Lol sangat kan. Dia tak rasa pun yang kata dia dah membuat sesuatu kesalahan yang sangat besar. Jadi dekat situ jugalah Amy Bishop kena tangkap. Dan dengan muka yang tak rasa bersalah langsung, korang tengok je lah rakaman ni. It didn't happen. There's no way. What about the people who died? There's no way they're still alive. Dalam masa yang sama, pihak polis ni geledah satu universiti untuk cek sama ada ke tak bom yang dipasang dekat universiti tu. Sebab pada masa tu sebenarnya Amy Bishop ni dia ada buat kajian tentang penyakit herpes tau. Jadi beredarlah cerita kata si Amy Bishop ni dah buat bom chemical dah tentang untuk menyebarkan penyakit herpes yang dia tengah buat research macam tu. So kalutlah kan semua pasukan penyelamat ni. Dan nasib baiklah juga memang tak ada bom pun yang dipasang dekat universiti tu. Lepas kena tangkap tu, Amy Bishop didakwa dengan 3 pembunuhan dan 3 cubaan pembunuhan. Lepas kes pembunuhan beramai-ramai dia berlaku, kes adik Amy, ingat lagi tak? Yang Amy pergi bunuh adik dia pakai shotgun tu yang katanya tak tersengaja menembak. Ataupun shotgun tu stuck, tiba-tiba je terkeluar sendiri. Ya, kes bunuh Seth tadi dibuka balik. Lepas dah disiasat, Amy Bishop didakwa dengan pembunuhan Seth. Suami Amy pun disoal siasat tau. In case lah suami Amy pun macam ada terlibat juga. Tapi tak ada bukti kukuh yang mengatakan suami Amy ni terlibat. So, dia sendiri tak pernah didakwa lah. Pada bulan September 2011, Amy Bishop mengaku tak bersalah dengan alasan insanity, aka gila. Tapi tak lama lepas tu, dia mengaku bersalah untuk lari daripada hukuman mati. Lepas semua bukti dikemukakan dan saksi pun lengkap, pada 24 September 2012, Amy Bishop dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa berkemungkinan untuk dapat parol.
Tapi katanya dalam tahun 2020 hari tu, dia dah tak tinggal dalam sel dia dah. Dia stay dekat satu bilik yang macam dom macam gitu. Saya pun tak pasti sangat, tapi katanya dom yang dia tinggal sekarang ni jauh lebih selesa daripada sel hari tu. Okay, sebelum kita di end, ada info yang sangat mengejutkan. Baru je berlaku tau, pada 18 April 2021 hari tu. Anak lelakinya Bishop yang bernama Seth Anderson pada masa tu berumur 20 tahun tau. Ingat lagi kan, satu-satunya anak lelaki dia yang anak bongsu tu. Lepas tu kebetulan pula sama dengan tarikh lahir adik dia. Dia pun letaklah nama Seth kan. Anak lelaki dia tu ditembak mati dekat area Huntsville. Wow kan, Seth adik dia pun lebih kurang juga meninggal dalam umur yang sama. Yelah tak sampai 20. Umur Seth adik dia meninggal pada umur 18 tahun. Dan anak dia pula, Seth juga meninggal umur 20 tahun. Jadi macam tak banyaklah beza tu. Lahir pun tarikh yang sama, nama sama, meninggal pun yelah dekat-dekat lah sama. Entah-entah, jeng. Korang ingat kelahiran semula? The end. Okay, ada beberapa poin yang kita boleh keluarkan dekat sini, yang kita boleh jadikan pengajaran. Yang pertama sekali, jangan pilih kasih dengan anak-anak. Anak ini anak kesayangan, dilebihkan. Anak ini anak biasa-biasa je. Layan pun macam lebih kurang macam gitu je. Tak payah sebenarnya, tak perlu pun nak buat macam itu. Sebab semua anak tu adalah anak kita, bukannya anak orang lain kan. Saya ada dengar ada pepatah orang yang cakap tau, anak ni dia tak macam suami. Kalau suami dah tak ada, boleh cari lain. Tapi kalau anak ni selama-lamanya dia akan kekal jadi anak kita. Jadi kenapa nak kena layan yang ni elok, yang ni tak elok kan? Teringat pula saya dengan satu kes viral hari tu. Dia buat live kat TikTok ke apa, yang katanya kalau anak tu son, bukannya child. Dan anak perempuan pula boleh dia jadi son girl kan. Kenapa tak sunflower je? Sunflower. Tapi saya suka dia punya confident level tu lah. Memang power lah, tinggi. Tu belum lagi perkataan sama kan. Maksudnya lain. Patient. Patient. Be patient. Be my patient. Sudah belajar English. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Saya harap korang suka video ni. Dan macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.